قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi Al-Fadil Datuk Tuan Pengerusi kita, seluruh ahli jawatan kuasa surau kita, dan yang saya raikan tuan-puan muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita terpilih untuk berada di dalam majlis pengkesahan ataupun pembincangan berkaitan dengan satu kisah yang sangat luar biasa yang kata para ulama kita, sesiapa yang membincangkan ataupun mengkisahkan berkaitan dengan diri orang yang paling mulia, maka tempat itu akan diturunkan rahmat dan keberkatan. Mudah-mudahan tuan-puan kita pada malam ini kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita membincangkan berkaitan dengan sosok tubuh seorang yang paling mulia yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-puan dalam kisah Isra dan Mi'raj yang kita akan ringkaskan pada malam ini, dia berkaitan dengan beberapa pengajaran besar yang Allah nak gambarkan kepada kita. Yang pertamanya tuan-puan berkaitan dengan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita, berkaitan dengan iman. Dan yang kedua dalam kisah Isra dan Mi'raj ini Allah nak gambarkan kepada kita berkaitan dengan kemuliaan diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya tuan-puan, Allah nak gambarkan di sebalik kisah yang luar biasa ini, Allah nak gambarkan kepada kita standard dan status ibadat solat itu sangat besar dan lumayan pahalanya kerana dia agak luar biasa. Ada tiga benda yang besar ada sebalik kisah yang selalu kita bincang, yang selalu kita ulang-ulang setiap tahun. Baik, malam ni tuan-puan saya nak bincang ringkas sahaja. Yang pertama saya nak sebut tuan-puan lokasi-lokasi utama dan rahsia dia. Semua kisah ni tuan-puan, Isra sepanjang perjalanan Nabi dan juga Mi'raj Nabi sampai bertemu dengan Allah Ta'ala, setiap perbuatan Nabi kita ada rahsia yang besar yang menjadi teladan kepada seluruh umat Islam. Itu yang kita kena tahu. Di pada malam ini tuan-puan saya nak sebut dua benda. Yang pertamanya adalah lokasi penting ataupun kita panggil tempat-tempat penting yang Nabi kita dibawa oleh Jibril alaihissalam dan rahsia dia. Dan yang kedua tuan-puan, Mi'raj, iaitu kisah yang menjadi menjadi kemuncak kepada kisah Isra ni adalah Mi'raj, iaitu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu last. Kita nak sebut dua benda sahaja last sekali, bagaimana kemuncak kepada kisah Isra dan Mi'raj ini. Allah nak gambarkan kemuliaan diri Nabi sehingga boleh bertemu direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita boleh melihat diri dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada perantaraan. Itulah sekali kita sebut. Baik tuan-puan, yang pertama sekali kita nak tengok tempat-tempat utama yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sebelum kita nak cerita, ada 5 tempat tuan-puan, 5 lokasi utama. Sebelum kita nak cerita 5 lokasi utama ini yang tuan-puan dah tahu, kita just ulang-ulang sahaja, dan rahsia dia kita nak sebut. Sebelum kita nak sebut tempat ini kita nak sebut terlebih dahulu tuan-puan, kisah Isra ini ataupun kita sebut Isra ini dia merujuk kepada perjalanan malam. Isra di dalam bahasa Arab perjalanan, tetapi kalau Isra di dalam istilah dia merujuk kepada perjalanan malam Nabi kita daripada Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, berakhir di Masjidil Aqsa. Itu dipanggil Isra dalam istilah fuqaha. Kalau Isra di dalam bahasa Arab tuan-puan, saral lail, iaitu berjalan malam. Sama ada berjalan ke mana saja, kita boleh gunakan istilah Isra. Tuan-puan malam ni Isra daripada rumah ke surau, boleh guna. Tetapi kalau istilah fiqh, dia hanya merujuk kepada perjalanan Nabi pada juz'un minal lail, sebahagian malam sahaja, yang bermula daripada tempat yang pertama Masjidil Haram di Mekah sehinggalah berakhir di Masjidil Aqsa di Palestin. Itu Isra. Dan Mi'raj ini tuan-puan, apa makna Mi'raj? Mi'raj ini merujuk kepada tangga, anak tangga. Itu Mi'raj. Bahasa istilah tuan-puan, Mi'raj ini ataupun lurahnya Mi'raj ini, dia merujuk kepada Allah diangkat. Allah mengangkat Nabi kita daripada Masjidil Aqsa di Palestin. Allah angkat naik sehingga Sidratul Muntaha, dan naik kepada Mustawa, dan naik satu lagi, dia ada 3 level. Level yang terakhirnya ialah Hadratullah. Kita akan belajar tuan-puan secara basicnya, ada 3 peringkat alam yang Nabi kita menerokai pada malam tersebut. Baik, settle, kita tahu Isra dan kita tahu Mi'raj. Mi'raj ini dia refer kepada anak tangga sebenarnya. Cuma bahasa ringkas kita sebut Allah mempernaikkan atau Allah mengangkat Nabi kita bertemu dengan dia. Tetapi kalaulah bahasa sebenarnya Mi'raj, dia merujuk kepada anak tangga yang digunakan oleh Nabi. Nabi kita ini tangga dia akan turun, tangga yang bertahta daripada emas, yang ditahta dengan emas. Tangga ini dari mana tuan-puan? Daripada langit pertama dia akan turun ke dalam Masjidil Aqsa. Anak tangga turun. Nabi hanya pijak di anak tangga, kemudian tangga itu naik ke atas. Sampai ke langit pertama, Nabi nak naik ke langit kedua juga turun anak tangga. Nabi tak perlu naik, hanya anak tangga turun. Anak tangga turun, Nabi hanya pijak naik saja. Kemudian tangga itu membawa naik kepada Nabi kita sampai ke langit kedua. Begitulah seterusnya proses sampai ke langit ketujuh. Dan sampai ke langit ketujuh, daripada langit ketujuh tuan-puan, dia alam yang lain, iaitu naik Sidratul Muntaha. Dia sampai sempadan yang terakhir Nabi kita, nama dia Sidratul Muntaha. Setakat itu sahaja. Tangga turun setakat langit yang ketujuh. Kemudian langit yang ketujuh itu Nabi kita naik ke satu level lagi, nama dia Sidrah Muntaha. Itu dipanggil sempadan terakhir alan syahadah. Untuk naik kepada alam yang berbeza, dia alam bukan lagi alam syahadah tuan-puan. Sidratul Muntaha itu, sidrah itu sempadan, muntaha itu last. Ataupun dia panggil tanda sempadan itu ialah pokok bidara. Pokok bidara itu sempadan di antara alam atas dan alam bawah. Penanda dia ialah pokok bidara. Bukan pokok bidara kita tanam depan rumah, nama sama. Pokok bidara tu nama sama, popular lah tuan-puan. Daun bidara ni orang guna untuk mandikan jenazah, mandikan mayit. Kemudian naik satu alam lagi, nama dia ialah alam mustawa. Ini alam lain. Ini bertukar alam. Tidak lagi dengan alam syahadah. Kita ni sekarang ni tuan-puan dipanggil alam syahadah, alam dunia. Alam yang boleh kesan dengan panca indera. Saya boleh nampak tuan-puan, tuan-puan boleh nampak saya. Saya boleh dengar unsur-unsur yang Allah beri, tuan-puan juga boleh dengar. Itu dipanggil alam syahadah. Alam yang boleh detect dengan panca indera kita. Tetapi alam satu lagi, nama dia alam mustawa. Itu bukan lagi alam syahadah. Nabi kita boleh berada di alam mustawa. Dan alam itu tuan-puan hanya boleh ditembusi oleh Nabi kita seorang sahaja. Dan last sekali saya akan bincang alam yang satu lagi, dia ada 3 level. Mi'raj ni Nabi diangkat naik ke langit, 3 alam dan 3 level. Ini saya akan bincang dalam last kali tuan-puan, kerana last kali itu kita nak sharing berkaitan dengan kemuliaan
dan kelebihan diri Nabi kita. Kenapa kita nak cerita 3 alam? Sebagai signal kepada alam lain ataupun signal kepada makhluk kita ini bahawasanya Nabi kita bukan manusia biasa. Itulah sekali tuan-puan. Baik, kita mula dulu dengan lokasi utama. Kita ringkaskan sebab kita tak lama tuan-puan. Kita just 40 minit saja. Lebih sedikit okey. Jadi anda dapat permit itu lebih sedikit okeylah. Apa-apa pun orang yang bagi permasbab bagi kebenaran. Baik, InsyaAllah tuan-puan kita tak lebih. Jangan bimbang, tuan-puan jangan bimbang. Jangan kata ustaz ni dia bedah 1 jam mampu tak lagi. Jangan bimbang. Kalau lebih pun dah 5 minit saja. Jadi sebab kisah dia sangat menarik tuan-puan. Kisah saya tak nak bincang kisah biasa sebab itu dah tuan-puan dah biasa diulang. Kisah biasa paparan 10 view. Di sepanjang perjalanan itu ada riwayat, ada mengatakan 8, 9 dan ada setengah kitab 10 view yang Nabi tengok. Kita tak nak bincang setiap kisah-kisah yang Nabi paparkan walaupun ada rahsia yang sangat besar, tetapi saya nak rangkumkan. Yang pertama tuan-puan, saya nak cerita tentang lokasi yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita. Jadi Jibril alaihissalam ini tuan-puan, Nabi kita ni dibawa oleh Jibril alaihissalam sebagai pengarah, dan dia ada 2 orang peneman. Walaupun ada khilaf, ada kata seorang, tapi kita ambil riwayat yang mengatakan 2, iaitu Mikail dan Israfil. Setengah pendapat muktamad mengatakan seorang saja, iaitu Mikail. Tapi setengah mengatakan 2, Mikail dan Israfil. Ini temam dia. Jibril pengarah dan ada peneman dia ialah Israfil dan Mikail. Riwayat mengatakan Israfil berada di sebelah kiri Nabi dan belah kanan Nabi ialah Jibril. Jibril berada di sebelah kanan Nabi dalam perjalanan ini dan belah kirinya ialah Israfil. Sebab itulah riwayat yang menjadi khilaf belah kiri Israfil atau Mikail, dan ada riwayat mengatakan 2 belah kiri Israfil dan Mikail. Kesemuanya riwayat itu boleh diterima tuan-puan, tak menjadi isu. Baik, settle nak turun di mana Nabi mula berjalan tuan-puan. Lokasi pertama, dia ada 5 lokasi, 5 tempat yang menjadi rahsia yang besar kepada kita tuan-puan. Pertamanya ialah Masjidil Haram. Ini tempat pertama permulaan Nabi kita berjalan, iaitu Masjidil Haram. Dia mula di masjid, bukan di luar masjid, iaitu bermula di dalam masjid. Sebelum Nabi kita berjalan, apa rahsia dianya? Rahsia dia Nabi mendirikan solat sunat 2 rakaat. Ini menjadi khilaf tuan-puan. Kenapa jadi khilaf? Kita bukan nak tengok dari sudut khilaf, tetapi kita nak tengok dari sudut rahsia. Rahsia dia solat, bukan khilaf. Yang menjadi khilafnya tuan-puan, syariat solat belum diturunkan. Karena Nabi kita berjalan ini tuan-puan, Nabi kita, saya dah sebut di awal tadi, ada 3 pengajaran besar. Pertamanya konsep keimanan, yang keduanya tentang kemuliaan diri Nabi, dan yang ketiganya ialah status solat. Kenapa? Kerana kisah ini antara pengajaran yang besar Nabi Allah Ta'ala nak gambarkan kepada seluruh makhluk, bukan saja manusia tapi seluruh makhluk, bahawa syariat yang agung, yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita, iaitu tentang mendirikan solat. Kerana tidak ada syariat solat Nabi kita, tidak ada pada Nabi-Nabi lain. Ini spesialnya pelaksanaan solat di sisi syariat Nabi kita tidak sama dengan syariat Nabi lain. Baik, lokasi pertama tuan-puan iaitu Masjidil Haram. Dia bermula sebelum Nabi kita berjalan, Nabi kita akan solat sunat. Dan inilah pengajaran yang Nabi nak tunjuk kepada kita tuan-puan. Apabila turunnya syariat solat, maka ada, kita dah belajar dalam ilmu fiqh, ada solat sunat sebelum musafir. Tuan-puan nak musafir ke mana saja, boleh tengok dalam modul fiqh, solat sunat musafir. Dan musafir ini orang kita sahaja tuan-puan, dia terkeliru
dia ingatkan hanya nak musafir jauh baru buat solat sunat. Tidak. Kalau dia nak musafir ke tempat dekat, dia takkan buat solat sunat. Kan dia keliru tentang syarat disunatkan mendirikan solat sunat musafir. Dia punya terma dan syarat. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan tengok trend kita nak pergi Mekah, mungkin Putrajaya tidak ada. Kalau kapun saya dulu tuan-tuan nak pergi Mekah, mesti dia booking awal lagi Tok Bilal supaya azan. Booking seminggu dah booking Bilal. Kenapa? Nak minta tolong azan. Kenapa Tuan Haji? Saya nak pergi Mekah minggu depan. Azan kat mana? Tok Bilal kata, saya memang kerja dah azan dah di surau. Bukan azan surau, azan rumah saya. Kenapa? Kerana syariat sunat tuan-tuan, banyak perkara sunat sebelum musafir. Banyak perkara sunat sebelum musafir. Antara dia ialah sunat mendirikan solat sunat musafir. Solat sunat ada dua, solat sunat musafir, ada solat sunat dalam musafir, dan ada solat sunat sebelum musafir. Dan sunat lagi tuan-tuan, sebelum kita keluar, sebelum kita musafir, sunat azan. Azan kerana nak musafir. Azan banyak sebab, P5. Azan nak musafir, azan kerana nak solat, azan kerana masuk waktu, dia beza. Azan kerana melahirkan anak, azan kerana terbakar, azan kerana timpa musibah. Ini azan dengan sunat azan banyak sebab dia. Jadi ada satu lagi tuan-tuan, sunat sembahyang solat musafir. Walaupun kita bukan nak pergi jauh, bukan nak pergi Mekah, syarat dia tu boleh tengok dalam kitab fiqh, syarat dia nak pergi ke tempat yang jauhnya sekira-kira tidak didengar oleh suara azan yang ori. Kita azan di sini tanpa menggunakan mikrofon. Tempat yang kita nak pergi ni, nak musafir ini, adakah dengar? Tak dengar. Sunat kita sembahyang sunat. Nak pergi tuan-puan, nak pergi pasar, sembahyang sunat dulu, Allahu Akbar. Tuan-puan nak pergi surau, sunat dulu, sembahyang sunat musafir. Kerana surau dengan rumah kita tu jauh. Kalau azan di rumah kita, di surau tak dengar. Kalau azan di surau tanpa menggunakan mikrofon, di rumah kita tak dengar. Maka itulah dia sunat kita mendirikan musafir, mendirikan solat sunat musafir. Baik, cerita pertama. Lokasi yang kedua tuan-puan, apabila dia mula berjalan, kenderaan dia burak. Kita tak cerita tuan-puan, kondinas dia punya apa panggil spek burak tu, dia punya ciri-ciri burak. Kita tak cerita, nak ringkaskan. Perjalanan bermula, lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua tuan-puan, Nabi kita berhenti mengikut Jibril alaihissalam, pengarah dia. Kan pengarah dia atau Jibril alaihissalam memberhentikan Nabi kita di lokasi yang kedua. Ni RNR yang pertama ataupun lokasi yang kedua. Iaitu tempat dia yang kedua ni tuan-puan, nama dia ialah Yathrib ataupun Tayyibah. Di mana? Di Madinah. Nabi kita ini diminta oleh Jibril alaihissalam supaya berhenti dan turun mendirikan solat. Selepas siap mendirikan solat, lalu Nabi kita tanya, lalu Jibril alaihissalam tanya Nabi kita, wahai tuan hamba, adakah tuan hamba tahu di mana tempat ini? Lalu beradab Nabi kita dan tawaduk, rendah dirinya Nabi kita jawab kepada gurunya Jibril alaihissalam, dia kata, wallahu a'lam, aku tak tahu, kerana aku tak pernah sampai. Nabi kita tuan-puan, dia tak pernah keluar daripada Mekah. Umur 50 jadi Isra' itu, Nabi kita ini tuan-puan, dia menerima watikah ataupun perlantikan ataupun dia panggil syariat sembahyang ketika umur dia 50 tahun dan dia tak pernah keluar daripada Mekah. Inilah kali pertama dia dibawa oleh Jibril alaihissalam melancun, bukan saja keluar daripada Mekah, bahkan naik kepada langit yang ketujuh dan terus ke alam yang ketiga, mustawa, dan alam yang ketiga Hadratullah. Kita akan bincang alam yang ke nanti last sekali. Dia kata saya tak pernah sampai. Ini ulama bincang tuan-puan. Ulama bincang dalam kitab Kifayatul Muhtaj dan ulama bincang juga dalam kitab Qutul Muhtaj.
Ulama bincang, Nabi kita dia mengetahui dengan ilham Allah Ta'ala. Dia tahu ilham Allah Ta'ala bagi signal awal kepada dia di mana dia nak pergi ni. Tetapi Nabi kita dengan rendah diri dia menjawab, dengan beradab dia menjawab, wallahu a'lam, dia tak tahu. Ini saja Allah Ta'ala nak ajar tentang adab Nabi kita dengan Jibril alaihissalam. Lalu Jibril cerita, inilah dia Yathrib ataupun Madinah, tempat kamu ataupun tuan hamba bakal akan hijrah suatu hari nanti. Tempat itulah tempat Nabi nak pergi, iaitu nama dia Madinah. Apa yang Nabi buat sama tuan-puan? Nabi berhenti tempat ini, Nabi RNR pertama ini, perhentian pertama ini, apa yang Nabi buat? Nabi berhenti dan Nabi mendirikan solat 2 rakaat. Apa dia solat ini? Maka solat ini tuan-puan, walaupun dia menjadi khilaf, ada 2 khilaf. Pertamanya khilaf tentang nama solat. Apakah solat yang dibuat oleh Nabi, sedangkan ketika itu tidak ada lagi syariat solat. Tidak ada lagi syariat solat. Nabi tak solat. Umur 40 Nabi tak solat, 45 Nabi tak solat, 50 barulah Nabi menerima syariat solat. Maksudnya tuan-puan, Nabi tak solat dengan tata cara secara solat yang rasmi, tetapi Nabi solat menggunakan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Ini Nabi ni dia orang yang panggil orang yang banyak melakukan ibadat, walaupun tidak ada solat rasmi syariat dia akan melakukan solat secara tak rasmi, menggunakan syariat ataupun tata cara, tata kelola syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tuknik dia. Baik. Dan khilaf yang kedua dalam mazhab Syafi'i tuan-puan, ada setengah mengatakan tak sunat sampai di perhentian, tidak ada solat sunat. Tuan-puan boleh baca dalam kitab Baijuri Ibnu Qasim. Kalau dalam kitab Jawi, kitab Wisyahul Afrah karangan cucu kepada Syekh Daud Al-Fatani, ada menyebut di dalam kitab itu tentang senarai sembahyang sunat yang menjadi khilaf. Salah satunya tuan-puan, sunat perhentian. Kalau kita hari ini sunat RNR, tuan-puan berhenti saja RNR, sunat sembahyang sunat kerana berhenti. Kita janganlah tuan-puan, kalau sembahyang sunat duha saja, paling banyak saja berhenti masuk tandah saja. Berhenti cari tandah dulu. Sembahyang sunat ni lupa. Sebab apa dia kata? Sebab sunat ni duha boleh buat atas kenderaan. Sembahyang sunat atas kenderaan boleh. Baik cerita tuan-puan, mazhab Syafi'i dia menjadi khilaf, tapi walaupun khilaf, kedua-dua boleh dipakai, boleh diterima. Ada ulama mengatakan ada sunat perhentian, ada ulama mengatakan tidak ada sunat perhentian. Sunat dengan sebab berhenti, bukan sunat duha, bukan sunat mutlak, tapi sunat dengan sebab berhenti. Ada disebut di dalam kitab Wisyahul Afrah dan juga kitab Baijuri Ibnu Qasim. Dan yang ketiga tuan, kita nak ekspreskan, Nabi terus perjalanan dia, iaitu ke lokasi yang ketiga. Nabi akan berhenti ke RNR yang kedua, dan lokasi yang ketiga yang nama dia ialah Midian ataupun Madian. Ini dah masuk border Palestin, ini dah masuk kawasan Palestin. Lalu Nabi membuat benda yang sama. Nabi berhenti, Nabi akan sembahyang sunat 2 rakaat. Lalu Jibril tanya, adakah tuan hamba tahu tempat ini di mana? Sama jawapan Nabi. Nabi kata, saya tak tahu di mana kerana saya tak pernah sampai tempat ini. Lalu kata Nabi, kata Jibril alaihissalam, inilah dia Midian, negeri ataupun kampung Nabi Syuaib alaihissalam, dan juga ke tempat lokasi Nabi Musa alaihissalam lari meninggalkan kampung dia kerana dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun kejar Nabi Musa ni 2 kali. Kali pertama dia kejar ketika mana Nabi Musa tampar seorang Yahudi sehingga mati Yahudi itu. Sekali dia tampar mati. Setelah ada orang report kepada Fir'aun, lalu Fir'aun arahkan supaya tangkap Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa lari berjalan kaki. Lari berjalan kaki, kata riwayat setengahnya mengatakan 40 hari baru sampai ke Midian, kampung Nabi Syuaib alaihissalam. Yang tuan-puan biasa dengar, Nabi Musa sampai dekat dan keletihan. Dia bertemu dengan anak dara Nabi Syuaib. 2 orang anak dara Nabi Syuaib yang sedang memberi makan
air kepada kambing peliharaannya. Ketika itulah saat Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan bakal isteri dia. Sehingga isteri dia ni, bakal isteri dia ni terpikat kepada dia kerana dia kata bagus Nabi Musa ini. Dia tak tahu lagi Nabi. Kenapa Nabi Musa bagus ni? Dia tengok ramainya penternak kambing ini terdiri daripada lelaki. Kesemuanya peternak kambing lelaki, dan ada yang duk terpencil ini, 2 orang ini. Yang agak luar biasanya. Kenapa? Kerana perempuan ternak kambing. Menyebabkan anak Nabi Syuaib ini dia tak nak berebut dengan orang lain, beri kambing, beri makan kambing ni, telaga air ni berebut. Dia dahulukan peternak lelaki. Last sekali dia menunggu masa untuk apa? Untuk habiskan orang lain bagi, barulah dia. Sehingga Nabi Musa kesian tengok. Nabi Musa ni hero lah. Saat ini dia menjadi hero. Lalu Nabi Musa dalam keadaan keletihan ini, Nabi Musa bertemu dengan telaga yang tidak digunakan. Kawasan ternak itu ada telaga yang ditutup. Telaga itu, dan telaga itu tidak digunakan oleh siapa pun. Lalu Nabi Musa pilih untuk buka, angkat pintu telaga yang sangat besar, yang sangat berat. Nabi Musa angkat seorang diri sahaja. Inilah dia gagahnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat tuan-puan, Nabi Musa antara Nabi yang orang panggil diriwayatkan mempunyai kuasa yang luar biasa. Tetapi nak dibandingkan dengan Nabi kita tak boleh. Nabi kita dia hebat lagi. Nabi kita, tenaga Nabi kita lebih hebat daripada Nabi lain. Walaupun Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan mempunyai kuasa kegagahan yang luar biasa, yang mampu diangkat oleh 10 lelaki gagah perkasa, tetapi Nabi Musa boleh mengangkat pintu itu, telaga, tudung telaga itu dengan seorang diri sahaja. Inilah kekaguman timbul oleh di kalangan anak Nabi Syuaib 2 orang tadi. Dia kata baik sungguh lelaki ini, tak bertemu lagi di kampung dia ni. Hak lain tu tak jadi hero pun. Patut hak lain ni, peternak lelaki ni bagilah can dekat orang perempuan ni, peternak perempuan ni. Tak payah berebut lah. Lady first lah kan. Bagi dak hak lain dak. Tu yang naik saham Nabi Musa, dia yang tolong, dan perempuan tengok dia gagah. Sebab itulah tuan-puan, kalau mungkin di sini tak ada istilah gagah Ali gagah Musa kan. Kalau kita ada, di Kelantan ada. Di Kelantan ni dia ada tuan-puan, gagah Ali gagah Musa. Dia ada pantun dia, jampi ubat kuat. Tuan-puan nak buat, kalau siapa tak berapa kuat, aku boleh pakai jampi ayat tu. Jampilah dia air dia apa pun tuan-puan. Gagah Musa, gagah Ali gagah Musa. Kenapa ni dia ambil 2 ni? Kenapa Ali pun gagah? Sayyidina Ali tuan-puan antara sahabat Nabi yang sangat luar biasa, kepetahan, kecekapan bermain pedang dan juga kegagahan dia. Pintu Kaabah itu boleh diangkat oleh 7 gagah perkasa. Nabi kita Sayyidina Ali boleh angkat dia seorang diri. Sebab itulah 2 tokoh ini digunakan gagah Ali gagah Musa. Sambung tu tuan-tuan sambung sendirilah. Dia ada ayat sambung lagi. Dia ke budak-budak dia kata gagah Ali gagah Musa. Lepas tu dia mencarutlah sikit lah, tak boleh sambung lah. Budak-budak ada kan. Jadi settle tuan-puan, inilah dia kapal Nabi Musa alaihissalam, yang akhirnya Nabi Musa ini kisah dia panjang tuan-puan. Nabi Syuaib ini bawa anak Nabi Syuaib bawa bertemu dengan ayah dia, kisah akhirnya dikahwinkan. Maka Jibril menceritakan kepada Nabi kita alaihi wassalatu wassalam, inilah dia kapal Nabi Syuaib yang merupakan tempat lokasi Nabi Musa alaihissalam tinggal berkahwin dengan anak Nabi Syuaib. Settle. Ini tempat-tempat ini, karena tempat yang bersejarah. Dan Nabi kita terus ke lokasi yang seterusnya tuan-puan, keempat. Jadi 5 lokasi. Keempat ini nama dia ialah Baitul Laham. Ini dah hampir dah. Inilah dia stesen yang terakhir sebelum sampai ke stesen last Masjidil Aqsa. Stesen ni tuan-puan, dia hampir, dia tak jauh. Kalau tuan-puan pergi, saya pun tak pernah sampai. Saya pun riwayat ini berdasarkan guru saya saja, Tuan Guru Haji Soleh Musa. Dia dah sampai tempat tu. Tuan Guru Haji Soleh ni memang dia real. Dia cerita real sebab dia dah pergi tengok semua tempat. Semua lokasi-lokasi tempat berhenti dia tengok dengan mata dia sendiri. Dia cerita tu orang panggil penghayatan penuh. Macam saya ni cerita teori.
Tuan-puan tak rasa pun tak apalah, sebab teori saja. Guru saya cerita ni memang hidup. Saya tengok tu real. Sebab apa? Dia kata aku pergi tengok sendiri ke lima tempat ini. Tengok sendiri tempat Nabi Musa lahir, tempat Nabi Isa lahir, tempat Nabi Musa berkahwin. Inilah kapur Nabi Syuaib, masih ada pada sampai hari ini. Kapur Nabi Syuaib alaihissalam. Tempat Nabi Musa, isteri Nabi Musa menggembala kambing, masih ada sampai hari ini. Cuma ladang tu tak adalah. Lokasi yang terakhir tuan-puan sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, nama dia Baitul Laham. Sama juga konsep tuan-puan, kita ringkaskan konsep sama. Nabi semayang, Jibril akan tanya, Nabi jawab tak tahu. Jibril kata inilah dia, nama dia Baitul Laham. Baitu ni tuan-puan, dia Palestin dengan Mekah beza. Kalau Baitu di Palestin merujuk pada kampung, Baitul Laham kampung dia bernama Laham. Baitul Maqdis kampung yang bernama Maqdis. Baitul Maqdis kan. Kalau di Mekah dia panggil Dar. Dar ni kampung. Dia tukar istilah. Macam kita lah, kini dia panggil Persia, dia tak panggil kampung. Jangan tanya kampung mana Barah. Saya tak ada kampung sah, saya duduk Perancis sebelah. Dia lain. Sama lah konsep pun. Di Mekah jangan tanya Dar. Jangan tanya apa nama ini Dar. Di Mekah jangan tanya Bait. Bait dia rumah. Tetapi Palestin, Bait itu rumah, merujuk pada kampung. Maka Baitul Laham, kampung Laham ini, kata Jibril alaihissalam, inilah dia tempat kampung yang menjadi lokasi tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi nak cerita, Allah Ta'ala nak gambarkan tempat lokasi bersejarah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau ikut riwayat Tuan Guru ni tuan-tuan, Tuan Guru saya, dia dah cerita, dia pergi tengok sendiri pokok tempat lokasi pokok kurma, tempat Siti Maryam lahir Nabi Isa alaihissalam. Tempat itulah Nabi kita berhenti. Nabi kita berhenti solat pada tempat Maryam, Siti Maryam lahirnya Nabi Isa alaihissalam, yang ada pokok kurma. Pokok kurma tu. Baik, saya tahu tuan-puan. Maka bermula di sinilah tuan-puan, stesen yang terakhir sebelum sampai ke Baitul Maqdis ataupun Palestin. Di sinilah antara tempat yang Allah mula viewkan kepada Nabi kita kisah-kisah tentang umat dia. Ada riwayat mengatakan 10 kisah, bermula daripada tempat RNR terakhir dia sebelum Nabi kita sampai ke stesen terakhir ke Baitul Maqdis ataupun Palestin. Hampir 10 view, 10 gambar yang diviewkan oleh Allah Ta'ala. Nabi kita nampak direct. Apa yang Nabi nampak, itu gambar sahaja, bukan real. Kan real, ahli syurga masih belum ada penghuni, neraka masih ada penghuni. Sedangkan Allah gambarkan inilah bakal penghuni syurga, inilah bakal penghuni neraka. Sebab itu ulama bincang, itu bukan real, itu hanyalah view, gambaran ahli neraka, gambaran ahli syurga yang dapat tempat kenikmatan. Hampir 10 itu tuan-tuan, bermula dengan kisah pertama. Hampir semua kita akan memula dengan kisah pertama, iaitu Ifrit, jin yang akan kacau Nabi kita. Sampailah kepada kisah-kisah orang meninggalkan zakat, orang meninggalkan solat, dan orang yang mengumpat. Banyak sampai 10, saya tak nak sebut, nak ringkaskan tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, perjalanan ini mula Nabi kita ditayangkan gambar-gambar, filem-filem yang menakjubkan dan yang mendukacitakan Nabi kita, yang merisaukan Nabi kita. Dia melihat bakal penghuni neraka ialah ada di kalangan umat dia. Inilah Nabi kita sangat sayang kepada umat dia tuan-puan. Sangat rugi kita kalau kita jauh dengan maklumat tentang Nabi kita. Carilah maklumat tentang Nabi kita supaya kita rasa hampir dengan Nabi kita, sayang kepada Nabi kita, hampir dengan Nabi kita. Kita nak kena tambah maklumat tentang Nabi kita. Barulah kita semakin rasa, semakin ada perasaan dengan Nabi kita. Kenapa Nabi kita sangat sayang umat dia? Apabila Nabi kita melihat penghuni syurga di kalangan umat dia, inilah antara kegembiraan yang luar biasa bagi Nabi kita. Dan dia melihat pula view gambar-gambar yang ada juga di kalangan umat dia bakal penghuni neraka. Itulah dia yang mendukacitakan Nabi kita, kerana dia cuba nak mengelakkan daripada umat dia masuk ke neraka. Baik, saya tuan terus sampai ke Masjidil Aqsa di Palestin. Yang ayat yang Allah Ta'ala nyatakan
Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, permulaan pertama, ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Ulama bincang kenapa lokasi terakhir dipilih oleh Allah Ta'ala. Sengaja Allah pilih lokasi itu merupakan Baitul Maqdis di Palestin. Allah jawab dalam ayat ini, dia kata tempat itu adalah tempat yang linuriyahu min ayatina. Itu yang kedua. Sebelum tu barakna haulah, Allah memberkati tempat haulah, sekeliling Palestin itu, yang menjadi perebutan di kalangan apa nama ini, Israel. Sebab itulah tuan-tuan, Allah dah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, tempat itu berkat, keturunan itu berkat. Keturunan itu berkat tuan-tuan. Sebab itulah orang-orang wali-wali ramai berlahirnya di bumi Palestin. Kenapa ramai lahirnya para wali Allah? Kerana Allah Ta'ala menyebut secara direct, bumi Palestin adalah bumi yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Tempat itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan orangnya juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu kisah tuan-puan, 2-3 tahun lepas, masa saya belajar lagi, ada seorang, dia punya aneh dan luar biasanya. Saya nak cerita berkatnya keturunan orang di Palestin. Ada seorang imam di masjid Palestin. Imam ini tuan-puan, luar biasa dia, karamah dia. Kata Tuan Guru Haji Saleh menyatakan, mengungkapkan berbanyak kali tuan-puan, dia ulang. Dia mengatakan ini orang luar biasa, ini wali Allah, ini wali Allah. Kenapa? Dia imam. Dia pernah ditangkap oleh apa nama ini, Israel, dipotong kemaluan dia hidup, dan disula. Dia sendiri cerita, dia disula daripada lubang punggung tuan-puan naik ke hati, disula dengan kayu tajam, tak mati. Sehingga kan Israel pun pening, tak boleh buat apa, tak boleh bunuh dia, dan dia tak mati tuan-puan. Dalih tak mati dia sampai ke rumah Tuan Guru di Kedah. Tuan Guru ni pula dia pelik. Tuan Guru tak kenal. Ini hebat juga Tuan Guru ni. Dia kata tak kenal. Tuan Guru Haji Saleh kata, dia tanya, kenapa cari saya? Saya tak kenal pun entah ni. Dia kata, nama entah ni, nama you ni, Saleh bin Musa ini dah terkenal di Mekah. Hebat juga rupanya Tuan Guru ni. Dia kata Saleh bin Musa ni orang hebat juga tuan, dah meninggal dah 2 tahun. Kalau tuan nak tahu, tuan type di YouTube, banyak apa nama ni, dia punya ceramah mengajar Tuan Guru Haji Saleh Musa. Manusia hebat dia. Kenapa? Kerana ramai orang-orang hebat di Palestin datang ke Malaysia semata-mata nak ziarah dia. Lalu dia tanya, ramai dia tak kenal. Antara yang dia tak kenal adalah imam ini, imam Palestin ni. Dia kata saya tak kenal pun. Dia kata Saleh bin Musa ini dah terkenal di bumi Palestin. Kami kenal nama dia. Ni di kalangan mereka tuan-puan, kita tak boleh tahu wilayah mereka. Ahli je boleh kenal ahli. Ahli boleh mengenal ahli. Kita kaki pancing, kita tengok muka kita tahu dah. Kaki hiking, tengok muka kita tahu dah. Dia ahli, dia boleh kenal. Kan main golf, Tuan Haji ni main golf. Aku tengok muka aku tahu dah, ni kaki golf. Kaki mengaji, dia tahu dah kaki mengaji. Jadi kaki ni dia boleh cam. Macam wali juga tuan-tuan, dia tahu. Settle tuan-tuan. Baik, mulalah di Palestin ini, di bumi Palestin ini, Allah mula nak mi'raj. Tinggal burak ikat. Burak ini diikat di luar. Ini pun ada rahsia kenapa ikat. Masuk ke dalam Palestin ini 3. Ke dalam masjid ini Jibril, Mikail, Israfil dan Nabi kita. Lalu turunnya, kita turun ringkas tuan-puan, kita nak naik dah ni. Terus turun tangga. Mula nak naik. Kerana last kali kita akan ke muncak dia. Last penutup malam ni tuan-puan, dan tutup dah. Penutup dia ialah bertemu di channel yang ketiga, di Hadratullah. Apabila anak tangga turun saja tuan-puan, Nabi kita hanya langkah di kaki Nabi dipijak di tangga. Kaki Nabi tuan-puan pijak di mi'raj, di tangga yang dibuat daripada emas. Tangga itu dari mana? Dari langit pertama. Turun, maka kaki Nabi kita pijak.
Dan terus tangga itu akan naik, membawa Nabi kita, dan diiringi oleh Jibril. Jibril dia sayap dia tuan-tuan, Jibril dia ada sayap dia. Jibril ni tak buat turun tangga, tak apa, dia boleh terbang. Jibril ini antara makhluk yang unik juga. Dia ada 600 sayap. Dalam riwayat ada 600 sayap. Besarnya sayap dia tuan-tuan, daripada maghrib ke masyrik, daripada barat ke timur. Ini besar. Kejadian makhluk yang bernama Jibril alaihissalam, dia luar biasa. Antara makhluk yang agak luar biasa sebelum Nabi, selepas Nabi, itu sebelum Nabi. Dialah yang paling mulia. Apabila Nabi kita lahir, maka Nabi kita ambil alih. Nabi kita paling mulia daripada Jibril alaihissalam. Dia terus naik sampailah langit pertama, naik ke langit kedua, sama je konsep dia, tangga turun, naik ke langit ketiga, naik ke langit keempat, naik ke langit kelima, sampai ke langit ketujuh. Maka sebelum tu tuan-puan, sebelum saya nak cerita naik alam yang seterusnya, apa yang berlaku, tuan-puan boleh tengok kesan sejarah sampai hari ini, iaitu ketika mana Nabi kita naik saja, meninggalkan Masjid Aqsa, Nabi kita langkah kaki naik, letak, dan tangga mula naik, maka apa yang berlaku? Sakhrah ni batu besar. Sakhrah ni batu besar yang cuba untuk mengikuri Nabi, nak naik dengan Nabi kita. Dan Nabi kita arahkan, dia kata, mu tak boleh naik, mu tak dibenarkan untuk naik. Lalu batu itu dia mengikut Nabi, sakhrah yang besar. Boleh dilihat tuan-puan, ini bukan cerita dongeng. Pergilah di Palestin, tengok, minta orang Palestin, kalau kita boleh masuklah tuan-puan, bawa nak tengok sakhrah, batu yang cuba nak mengikut Nabi. Lalu Nabi tahan, batu itu patuh kepada arah Nabi, lalu batu itu tergantung. Batu itu tak rapat di bawah dan tak naik ke atas, tergantung, tidak ada tiang. Inilah luar biasa. Benda yang tidak pelik berlaku. Kalau langit yang tidak ada tiang Allah cipta mudah tuan-puan, langit yang sangat besar, 7 lapis langit yang tidak ada tiang, apatah lagi batu sakhrah, walaupun besar batu dia, boleh naik mengikuti Nabi, dan Nabi tahan, dia tergantung sampai kiamat. Inilah kesan sejarah. Kata tunggu saya, dia tengok, dia pergi ke Palestin, Tuanku Haji Soleh, dia tengok antaranya ialah, dia kata dia tengok batu yang tergantung. Kita dengar sejarah tak nampak tuan-puan, kadang-kadang betul kau tengok sendiri, lagi bertambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang wow, memang luar biasa betul berlaku, bukan sekadar riwayat, kisah-kisah yang biasa saja, tapi memang real, batu itu tergantung. Inilah dia kasihnya. Seluruh makhluk Allah Ta'ala tuan-puan, dia sayang dan kasih kepada Nabi kita. Batu pejal kasih kepada Nabi. Tuan-puan biasa dengar karamah Nabi, mukjizat Nabi kita, dia boleh hidupkan batang kurma yang mati. Ini kalau kita baca sejarah mukjizat Nabi kita, antara kehebatan berbanding dengan Nabi-Nabi lain, Nabi Isa alaihissalam boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam boleh menyembuhkan orang buta. Tetapi kata para ulama, hebat dan luar biasa Nabi kita bukan sekadar orang yang dia boleh hidupkan, tetapi batu pejal dan juga batang kurma yang tidak ada roh pun dia boleh hidupkan. Batang kurma yang mati boleh menangis teresak-esak seperti kanak-kanak kecil apabila Nabi kita tidak lagi berkhutbah menggunakan batang kurma itu, ataupun tidak lagi berada di sisi batang kurma itu. Baik, saya tuan-tuan, kita terus kepada channel ataupun alam yang seterusnya. Nabi kita naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ini apa yang saya nak cerita tuan-puan, kaitan dengan rahsia Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita bahawa batang tubuh Nabi kita ini bukan manusia biasa, tetapi dia sangat luar biasa dan statusnya sangat mulia. Sebab itu tuan-puan biasa dengar ayat yang kita biasa sebut Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin. Kenapa digunakan dengan lafaz ashraf? Tak digunakan dengan syarif. Ashraf ini melambangkan penggunaan kata bahasa yang termulia. Tidak ada lagi mana-mana makhluk nak dibandingkan dengan Nabi.
Nabi kita paling mulia. Mulia ni apa tuan-puan? Mulia tubuh badan dia, bukan saja mulia kerana statusnya sebagai Nabi, tidak. Bukan saja mulia kerana dia ada wahyu, tidak. Tetapi mulianya jasad dia, mulianya proses kejadian dia. Dia tak sama dengan kejadian kita. Kalau kita tuan-puan dijadikan daripada unsur-unsur tanah, tetapi Nabi kita bukan saja unsur-unsur tanah, tetapi ada plus dengan cahaya. Mana dalil? Kita tengok tuan-puan. Jibril alaihissalam ini proses penciptaan dia daripada cahaya. Di antara makhluk yang luar biasa berbanding dengan makhluk lain. Kalau tidak ada Nabi kita tuan-puan, makhluk yang mulia ialah Jibril alaihissalam. Sebab tu nama ramai tuan-puan biasa dengar kan, ramai orang bubuh nama dia, anak dia Jibril. Dia nak ambil berkat lah, mudah-mudahan anak dia jadi macam Jibril. Walaupun perang lebih teruk pada Jibril lagi. Hak tak ada tuan-puan biasa dengar tak anak nama Israel? Tak ada. Mikail ada, saya biasa dengar Mikail. Jibril ramai. Saya masa saya belajar masa saya mengajar dulu tuan-puan, ramai student, anak-anak murid ni ada 2-3 orang dalam kelas saya tu Jibril. Jibril bin Ahmad, Jibril bin Aziz, Jibril. Tapi dia buhlah Muhammad Jibril. Tapi saya perasan semasa saya mengajar dulu tuan-puan, tak ada siapa pun berani buh anak dia nama Israel. Mikail ada, Israfil ada. Agak-agak kenapa? Dia takut Israel ambil nyawa. Mana Israel? Dia panggil anak dia. Datang Israel sungguh. Israel ambil nyawa, dia apa tahu? Dia tahu tugas Israel ambil nyawa. Orang kita ni bab mati dia takut sungguh. Hak lain tak apa, bab mati dia takut. Tanyalah umur 100 tahun. Pakcik umur berapa? 100 tahun. Nampak gaya tak lama dah. Tak bersedia lagi dia kata. 100 tahun tak bersedia lagi. Jangan tanya saya ni baru umur 40 lebih. Muda lagi lah. Umur 70 lambat lagi nak mati dia kata. Kalau nak mati esok tak bersedia lagi. Sebab itulah Israel, dia tahu fungsi Israel mengambil nyawa. Dia tak akan bubuh anak dia Israel. Kita pun takut nak panggil. Apabila Jibril tuan-puan dia mengiring Nabi sampai di last kali checkpoint yang terakhir, nama dia ialah Sidratul Muntaha. Ingat tuan-puan, mudahlah kisah-kisah untuk kita cerita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau cucu kita tanya Sidrah tu nanti apa, lama dia duduk dengar Sidrah, Muntaha. Tapi tak tahu apa dia. Sidrah ni tuan-puan, dia Sidratul Muntaha. Muntaha tu ending, last, tempat terakhir. Sidrah itu dia merujuk kepada pokok sebagai apa? Sebagai lambang dan tanda tempat alam yang terakhir, pemisah di antara alam atas. Itulah dia. Dipisahkan dengan Sidratul, pokok bidara. Muntaha itu merujuk kepada penghujung. Penghujung apa? Penghujung alam. Setakat itu saja Jibril boleh berada. Alam tu saja. Walaupun kejadian dia mulia, tetapi dia tak sama dengan Nabi kita. Maka Jibril AS mengarahkan Nabi kita. Dia kata, Tuan hamba teruskan naik ke atas. Dia kata, hamba tidak lagi boleh bersama-sama dengan Nabi. Lalu Nabi kita Nabi kita ajak Jibril, Nabi kita ajak Israfil untuk menemani dia sampailah bertemu dengan Allah Ta'ala. Tetapi Jibril AS menyatakan, tak boleh. Kalau aku melangkaui sempadan ini, nescaya aku akan hancur. Di dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyatakan, ulama menyatakan hancurnya seperti burung ciok. Gambaran betapa besarnya Jibril tuan-puan, 600 sayap, dan sayap dia memenuhi barat ke timur. Tetapi dia naik ke sempadan ala lain, dia boleh hancur menjadi seperti burung ciok kecilnya. Ini kata para ulama dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Lalu Nabi kita pun redalah, setuju, dia terus naik seorang diri. Naik seorang diri ke alam apa tuan-puan? Nama dia alam yang kedua ini, nama dia Mustawa, alam yang tertinggi. Alam yang tertinggi. Nabi mula naik, alam ini adalah alam tertinggi. Di dalam riwayat menyatakan tuan-puan, rupa dia Nabi melihat atas langit seperti langit warna putih kelam. Nabi tak nampak apa, hanyalah Nabi nampak warna dia putih sahaja. Ini beberapa riwayat kita boleh tengok dalam kitab Isra' dan Mi'raj. Lalu Nabi kita teruskan lagi naik perjalanan dia ke last kali tuan-puan. Mustawa ni makna apa tuan-puan? Alam yang tertinggi yang tidak boleh dilepasi makhluk lain, tak boleh. Tidak ada mana-mana makhluk boleh melepasi alam ini melainkan Nabi kita.
Nabi-nabi lain tak boleh tuan-puan. Nabi lain tidak dibenarkan berada di alam ini. Kenapa? Kerana kejadian proses Nabi lain tak sama dengan Nabi kita. Sebab tu Nabi kita tuan-puan unsur tanah dan dipelas dengan cahaya. Cahaya dia tak sama dengan cahaya Jibril. Inilah uniknya Nabi kita. Kenapa? Dalilnya Nabi kita sahaja makhluk yang teragung termulia yang boleh berada pada alam mustawa, alam yang tertinggi yang tidak boleh dilepasi oleh manusia, oleh makhluk lain. Kemudian last sekali tuan-puan, naik terus alam mustawa sehinggalah Nabi kita berada di alam terakhir di Hadratullah. Apa di Hadratullah tuan-puan? Hadratullah ini terjemahan kita dipanggil wilayah Allah Ta'ala. Makna apa? Makna majlis Allah Ta'ala, berhadapan dengan Allah Ta'ala. Wilayah Allah Ta'ala. Macam Putrajaya ni wilayah ilmu. Kuala Lumpur wilayah Selcom. Wilayah Selcom. Walaupun Selcom pun tak okey pun tak apalah, wilayah dia. Nabi kita nak masuk berhampiran dengan Allah Ta'ala. Di sini tempat yang kita akan closing tuan-puan. Last right. Di sinilah tuan-puan kita perlu kemuncak kepada konsep keimanan kepada Nabi dan keimanan kepada Tuhan. Ini mesti clear. Ini penutup tuan-puan. Apabila Nabi berada di Hadratullah, Hadratullah ni bersemuka dengan Allah, bersama dengan Allah. Ingat tuan-puan, mustawa dan terus naik berada bersemuka dengan Allah. Kalau detail Nabi kita naik di Hadratullah, Nabi kita tunduk sujud di hadapan Allah Ta'ala, lalu kata Allah, irfa' ra'saka, angkatlah kepala kamu wahai Muhammad, nescaya kamu berada bersama-sama Hadratullah, bersama-sama dengan aku. Di sini kita kena faham menurut metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, Allah Ta'ala, Nabi melihat Allah Ta'ala dalam bentuk yang laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala melihat pertamanya diri Allah Ta'ala ketika Hadratullah. Ketika dia dekat dengan Allah Ta'ala tuan-puan, inilah ada status kemuliaan Nabi kita, tidak ada pada Nabi-Nabi lain dan tidak ada pada Jibril. Nabi kita diberi keistimewaan untuk berada di hadapan Allah, dan Nabi kita boleh dibuka hijab oleh Allah Ta'ala untuk melihat diri Allah dan untuk melihat ciri yang ada pada diri Allah, sifat ma'ani yang kita belajar dari ilmu tauhid. Kata para ulama dalam ahli sunnah wal jamaah, Nabi melihat dengan apa dia? Dengan mata. Bukan melihat dalam mimpi. Nabi berada di hadapan Allah secara real, bukan dengan ruh Nabi, tidak. Fizikal Nabi dan ruh Nabi, jasad Nabi dan ruh Nabi, dan Nabi melihat dengan mata kepala dia rupa Allah Ta'ala, diri Allah dan ciri ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Tetapi ingat tuan-puan, poin yang pertama, dalam bentuk yang laisa kamitslihi syai', dalam bentuk lam yakun wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala ini, Nabi turun ke dunia tuan-puan, Nabi tak boleh cerita macam mana Allah, Nabi tak boleh cerita lagu mana Allah. Nabi hanya boleh cerita ciri-ciri yang ada pada Allah Ta'ala, tapi Nabi tak boleh cerita tentang rupa Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia, rupa Allah Ta'ala tidak ada sama dengan unsur makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu poin yang pertama. Poin kedua tuan-puan, yang kedua, ciri yang kedua yang diambil kira, yang difokus dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala bukan berada di dalam syurga. Tuan-puan jangan ingat, oh Allah Ta'ala duduk dalam syurga, oh Allah Ta'ala duduk di alam mustawa. Sebab itu Allah Ta'ala berjumpa di mustawa, di alam mustawa, alam yang tertinggi yang tidak boleh ditembusi oleh orang lain. Di situlah Allah Ta'ala. Tidak tuan-puan, Allah bukan berada dalam syurga. Walaupun suatu hari nanti tuan-puan kita doakan semua kita berada dalam syurga yang akan boleh melihat Allah Ta'ala. Allah bukan berada dalam syurga. Dan Allah Ta'ala tuan-puan tidak berada di alam mustawa, tetapi Allah viewkan diri dia berada di alam itu. Nabi kita berada di situ, Allah bukan berada di mana-mana. Itu ciri yang perlu kita pegang, yang perlu kita iman dalam hati kita. Itulah konsep keimanan kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak berada di mana-mana. Jangan kita silap faham, Tuhan tidak bertempat, Tuhan berada di mana-mana. Itu bahaya. Itu silap kepahaman. Dia kata Tuhan ini tak bertempat, ya. Patut Tuhan duduk di mana? Tuhan berada di mana-mana. Carilah Allah Ta'ala di mana-mana. Jelajahlah seluruh dunia. Karena seluruh dunia, pergilah di timur, pergilah di barat, pergilah di utara, selatan, Allah berada di mana-mana. Itu pahaman yang silap faham. Sebenarnya Allah Ta'ala tidak bertempat. Dia bukan berada di mana-mana, tidak. Dia tidak berada.
Kerana keberadaan itu merujuk kepada makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau makhluk, dia keberadaan dia, kewujudan dia mesti mengambil ruang, mengambil tempat, tapi Allah Ta'ala tidak. Maka tuan-puan, last sekali tuan-puan penutup malam ni, lalu Allah a'taita, kata Allah, aku berikan kepada kamu pada malam ini, iaitu syariat yang besar untuk umat kamu, sembahyang sebanyak 50 rakaat. 50 rakaat. Lalu turunlah Nabi kita ambillah 50 rakaat. 50 rakaat ini turun sampai langit yang ketujuh, langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Cerita dia panjang tuan-puan, kita tak nak cerita yang ni. Sehinggalah 9 kali dia turun. Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu nak buat 50 ni. Teruk tuan-puan, kalau Nabi kita ni, kalau Nabi Musa tak ijaz, teruk kita. Memang tak buat kerja apa 50 kali ni. 5 kali pun tak buat. Yang kata 50 ni tuan-puan, banyak 50 ni. Memang tak buat kerja apa. Makan, minum tu je. Lepas tu semayang. Makan, minum, semayang. Makan, minum, semayang. 50. 24 jam. Isi 50. Sehinggalah Nabi kita naik kurang 5. Tolak 5. Turun pula 45. Nabi Musa kata 45 pun tak larat umatmu. Dia kata, aku tahulah. Nabi Musa tahulah jenis pesen umat Nabi kita. Tak larat, dia kata, naiklah, minta lagi, minta diskaun lagi, minta kurang, naik lagi, potong 5, 40, turun lagi 40, tak larat adik mak, bahasa kita lah. Naik lagi lah, kesian ke umat kamu ni, 40 pun tak larat. Naik lagi, proses berkali-kali sampai 9 tuan-puan, sampai Allah Ta'ala kurangkan 5. Lalu Nabi kita turun bertemu Nabi Musa. Nabi Musa kata 5 pun tak larat. Lalu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku malu dah. Aku tak akan naik dah, dia kata. Sakat ni je aku naik. Nabi Musa kata 5 pun tak berapa larat lagi umatmu, dia kata. Bukan umatmu ni jenis apa nama ni, umat dia. Umat akhir zaman ni, umat tak ada ketahanan, tak ada sistem imun. Lembek, lemah, lemau. 5 pun tak cukup. Kalau buat pun 4 saja. Maghrib dah, subuh dah. Ada buat 3. Tak apa, Nabi kata dah, dia malu dah. Sehinggalah turun ke kalimah. Lalu tuan-puan, selesailah. Saya tak nak sebut beberapa benda penting kerana kita dah lewat sangat. Jadi itulah dia tuan-puan, berakhir kita pada malam ini dengan benda yang sangat luar biasa, iaitu syariat yang sangat besar, sembahyang yang tidak ada pada umat Nabi lain. Ada 2 benda tuan-puan yang Allah Ta'ala kata, sembahyang ini aku tak beri kepada Nabi lain. Cara sembahyang kita ni tuan-puan kena appreciate, kena hargai, kena rasa hebat sembahyang kita. Tidak ada pada umat Nabi lain sembahyang jenis kita 4 rakaat dan ulang-ulang Fatihah. Nabi Allah Ta'ala kata, a'taika, aku berikan kepada kamu 7 ayat yang diulang. Apa dia? Fatihah. Yang kata Allah, aku tidak berikan kepada Nabi lain sebelum daripada ini. Maknanya special kita, umat kita special tuan-puan. Fatihah tidak ada pada Nabi lain. Itulah dia tuan-puan, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan pada malam ini, dimuliakan pada malam ini. Kita semua tuan-puan diberkati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita meriwayatkan orang yang paling mulia dalam dunia ini, dalam makhluk ini tuan-puan. Tidak ada makhluk yang paling mulia melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyakkanlah tuan-puan selawat, jangan lupa setiap hari tuan-puan. Paling cak ayam pun 100 lah tuan-puan. Paling cak ayam lah, kita tak mampu nak 1000 kali, 100 kali. Kata tuan guru saya, kalau sesiapa yang tak boleh nak selawat sampai 100 kali, bermakna dia tak cintakan Nabi lagi. Kena usahalah tuan-puan. Nak kata kita sayang kepada Nabi kita sungguh-sungguh, cubalah sambil-sambil drive, sambil-sambil buat kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak pengurusi majlis, pihak surau dan seluruh tuan-puan. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah
الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.